Bapa aku ni terlalu pemaaf lah. Aku bukan tak suka apa. Aku macam terlalu pemaaf pun macam... Yelah bapa aku ni macam selalu orang-orang macam... Bukanlah orang ambil kesempatan lah. Ya, faham. Ini aku tak suka lah. Tak suka. Ayah aku ni dia suka tipu anak dia. Kalau dia tak ada duit, dia takkan cakap yang dia tak ada duit. Kita jarang nampak kesusahan dia sebab dia pandai simpan, dia pandai tutup kesusahan dia kan. So kita pernah merasa lah keadaan macam tu, tapi biasalah bapak kita kan, dia takkan tunjuk muka dia susah pun. Assalamualaikum, Mawi, Anas, Lin, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Waalaikumsalam, tak jawab salam. Alhamdulillah. Okay guys, hari ni seronok. Sebab apa? Kita jarang mana ada kita jumpa berempat macam ni kan. So, ini lah dapat bersama. Tapi tu lah, gelojoh now Anas. Alah, makan ni Okay. kelapa parut dia, kelapa parut. Anas, Mawi, Lin, kita nak sambut Hari Bapa tau. Hari Bapa yang mana kita walaupun apa ni tak adalah distatekan dalam Islam, tak adalah betul-betul Nabi tak pernah sebut, tapi tak apa, yang itu kita cerita bab hukum sekejap lagi kan. Cumanya mula-mula bila sebut tentang Hari Bapa ni, kita mesti teringat ayah kita lah. Mungkin ada yang telah pergi, mungkin ada yang masih lagi dengan kita, ada orang lain, kawan-kawan kita pun ada yang hilang bapa sejak kecil kan. So macam-macam orang. Tapi dia mesti akan ada satu, memori dengan bapa tu, memori dengan ayah tu. Okay, so untuk permulaan ni, aku nak tanya korang lah. Setiap ayah ada sifat masing-masing kan? Ada sifat dia, macam ayah aku ada sifat ayah aku. So apa yang korang tak suka pada ayah korang? So tanya Mawi dulu. Bapa aku ni terlalu pemaaf lah. Aku bukan tak suka apa. Aku pemaaf tu bagus lah kan. Kan, tapi macam terlalu pemaaf pun macam... Yelah bapa aku ni macam selalu orang-orang macam... Bukanlah orang ambil kesempatan lah. Ya, faham. Baik sangat. Kadang-kadang aku cakap apa pasal macam baik sangat macam tu kan. Contoh aku ambil contoh Dulu aku pernah ikut bapa aku meniaga durian tau. So durian ni memang bapa aku tanam sendiri. Kat belakang rumah aku ada dusun durian. So banyaklah masa musim durian tu. So masa musim durian tu banyak durian gugur. Jadi mak aku ni dah kira-kira dah ni. Ini kalau bawa balik ni insya-Allah dalam 3-4 ratus boleh dapat bawa balik ni. Banyak tau. Okey. Okey, aku pun teman bapak aku jual durian. Jual. Balik cuma bawa RM5 je. Macam mana? Daripada beratus tadi. Sepatutnya 400 boleh dapat. Mak aku dah kira dah. Mak aku banker kan, banker. Macam mana ni? Jadi bawa balik RM5. Mak aku bising lah kan. Apa ni bawa balik RM5 je ni. Jadi masa kejadian jual tu aku ada kat situ. Bapak aku, kawan dia datang beli semua dia bagi makan free. Aduh. Itu menjamu. Bapak aku memang tak boleh berniaga. Dia baik. Contoh contoh aku dulu kat sekolah, aku kat rumah aku ada pokok kedondong tau. Rumah aku ni banyak buah-buahan lah. Okey, ada pokok kedondong. Pokok kedondong ni rare lah kat kampung aku. Jadi kawan-kawan aku selalu minta macam beli kalau nak beli sposin 3 biji. Macam itu lah dulu. Tapi bapak aku ni punyalah baik. Bila aku cakap ni ada orang nak beli, bapak aku dia papah satu pokok tu. Satu pokok tu dia papah kasih buah kedondong tu semua gugur. Dibungkuskan. Plastik. Dalam 10 plastik. Kata tak yang beli sposin tu dapat bungkus satu plastik. Satu plastik dapat. Faham. Satu plastik. Itu perangai bapak aku lah. Memang aku cakap bang, macam mana ni kita pun tak makan lagi ni kan. Tak apa bagi orang dulu.
Bagi orang Ya, dulu. Bagi orang dulu. So itu antara perangai bapa aku yang aku rasa macam Geram bukanlah kan. aku tak suka, tapi aku rasa macam mana ni kan? Faham, Dia macam faham. itu lah. Bukan tak suka tau. Ya. Itu. Dia ada sisi Faham. baik kat situ sebenarnya lah. Kan? Tapi Ya, kita geram. betul. Itu tapi sisi kalau baik untuk dia. bisnes memang tak boleh. Faham. Tapi Sisi bisnes no. Tak payahlah. Tak payah. tapi kan, Memang dia tapi bagi sebenarnya semua. itu satu nilai yang sangat hebat Amawi. Benda tu sebenarnya dapat memberi kesan kat kita juga. Betul tak Amawi? Ya. Betul. Aku banyak Ya. belajar daripada dia. Kan? Aku nampak bapak aku ni terlalu pemurah lah. Terlalu pemurah, dan bapak aku selalu juga macam pesan-pesan kat aku kan, kalau ada apa-apa tu jangan berkira lah. Jangan berkira. So rezeki kita ni bukan kita punya semua kan. Kalau boleh tu bagi-bagi lah. Tapi Yalah, bagi sampai tak ada. Bapak aku Bagi terus sampai tu. tak ada. Sampai pokok tu togel. Itu bukan bagi-bagi Mawi. Itu kan bagi-bagi. Kalau ada tu bagi je. Bukan bagi-bagi lah. Bagi je. Aku perangai bapak aku yang geram macam nak cakap aku tak tahu nak letakkan kategori apa lah dari. Cumanya yang aku perasan orang suka pinjam duit kat dia. So, bila orang pinjam duit kat dia, orang janji contoh macam puluh ribu kan. Katalah macam nak bayar dalam masa setahun kan. Salah tak terbayar pun. Kan, tak terbayar. Lepas tu yelah macam dia akan cakap Anas Abah ni duit kat orang ni macam tu kan. Tapi itulah kita geram kan. Aku kalau ada duit kat aku ni baik aku buat something untuk akulah. Macam tu lah. Dia senang nak bagi pinjam kat orang, tapi orang macam orang cakap ya, biasanya akan ada orang ambil kesempatan lah. Kan? Tiba-tiba masa nak pinjam, biasalah orang nak pinjam duit kan. Mana ada pinjam dia datang tu dalam keadaan yang tak baik. Mesti ada datang tu mulut manis, bla 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 apa semua kan. Nampak kita pun okey. Lala KO tau. So, kalau nak cakap benda macam tu kategori apa tu tak pasti. Orang masih lagi berhutang dengan dia banyak lagi. Yang sampai dia ni cerita bapak saya dulu, dia pernah kena fitnah sampai ambil duit orang 1 juta tau. Kalau tidak dah kaya waktu tu tahun 96 saya ingat lagi. Kan? Tapi masa tu bukan kat England lah, balik lah. Dah balik lah. Balik Macam dah. lah kita ni orang England sangat. Kan? Cuma kita boleh perasan lah macam mana sebelum ni mungkin makan tu macam sedap sikit lah. Ada ketam, ada kerang kan. Sampai ada beberapa tahun tu, dalam 2 tahun tu macam kita boleh perasan kenapa Abah dah lama tak beli ketam. Kan? Tapi dia diam je lah. Kenapa Abah dah lama tak beli kerang. Kan? So kita pernah merasa lah keadaan macam tu. Tapi biasalah bapak kita kan, dia takkan tunjuk muka dia susah pun. Dia kadang-kadang dia orang ni tak makan. Dia tak makan macam ni Abah bawa balik pizza contoh kan. Lepas tu sekejap lagi dia bagi anak-anak dia makan dulu. Sekejap lagi anak dia nak bagi pizza tu tak cakap pun. Kan? Tu mungkin satu benda yang geram sampai sekarang lah. Sebab nak cari balik orang yang berhutang dengan dia pun, entah orang tu satu ada tak ada pun tak tahu. Dia pindah mana Kita pun pun tak tahu. geram Pasal bukan sikit dari. Duit bukan sikit. Macam-macam kita boleh buat kan. Lagi satu, bapak aku dengan aku dengan anak-anak dia suka janji. Contoh macam yang aku ingat kan, okey Anas, kalau UPSR nanti dapat 4A contoh kan, nanti Abah belikan basikal. Kan? Dia janji lah. Janji je. Tapi dia nak bagi semangat. Kalau sampai Kau tak tuntut pula. Tuntut tapi anak beranak ramai lah. Banyak lagi nak kena beli. Beli satu nak kena beli 7. Adik-beradik tu tak tuntut juga. Dia mesti janji kat semua kan. Takkan janji kat Tak. kau je. Sembang belakang lah lepas tu. Dia tu sembang adik belakang. Abang ni. Tak ada dari. Benda positifnya sebenarnya bapak aku ajar kita ni bersabar. Jangan nak sesuatu benda tu dengan cepat. Sebab nanti ada the best time, the right time yang akan sampai nanti. Kan? Itu je lah. Mungkin aku tengah adrenaline nak basikal tu cepat. Lalah kejap lagi tiba-tiba aku dah berpindah perasaan tu nak ke benda lain. Macam tu lah. Lin pula ada sikit macam Anas punya, dia suka bagi pinjam duit kan. Lepas tu bila orang tak bayar dia macam relax macam tu.
Sebenarnya tak suka jugalah kan, sebab kita tak nak lah bila kita sebenarnya kita memanglah nak jadi type yang generous tu, yang pemurah tu, tapi tak adalah sampai pemurah tu sampai membebankan kita kan. Tapi ibu dengan ayah Lin ni memang dia generous on that part lah, sebab dulu diorang berkejaya, stable kan, so diorang macam okey je nak tolong adik-beradik ke sesiapa lah. Tapi bila sampai sekarang pun ada yang tak bayar kan, so macam kadang-kadang kita rasa macam kesian lah pula kat dia. Itu satu lah. Satu lagi macam kita bila cakap asal ayah ni, macam Anas ada sebut tadi kan, ayah kita ni kalau dia macam dia busy ke, dia sakit ke kan, dia apa ke, dia completely different daripada daripada mak-mak lah. Selalu mak-mak ni sebab dia suka bebel kan, suka penat lah mak buat tu, mak buat ni, kadang-kadang kan ada yang macam dia orang meluahkan lah kan. Tapi ayah macam ayah Lin, dan rasanya kebanyakan ayah-ayah pun dia orang tak suka meluahkan kalau dia orang sakit ke, dia orang busy ke kan. Dia itu pada Lin lah, pendapat Lin, untuk kebanyakan lelaki dia orang tak suka meluahkan benda tu. So biar mereka rasa sendiri, pendam sendiri kan. Tapi kita tahulah bila dia bila dia tak sihat tu, tak sakit tu, dia tak ada pun macam nak meraih simpati kita ke, dia tanggung sendiri macam tu kan. Kita jarang nampak kesusahan dia sebab dia pandai simpan, dia pandai tutup kesusahan dia kan. Macam tu lah. Dia pandai berahsia kan. Macam tu. Macam kalau Ibu Lin kadang-kadang kan, yelah memang kalau perempuan ni dia buat macam-macam kan, mulut dia bergerak juga tangan Multitasking. Multitasking kan. Mulut bergerak. Jadi kita tahu lah, kita nampak mak kita buat apa. Sebab tu kita nampak pengorbanan mak ni besar. Ayah pun sebenarnya sama, cuma mereka tak tunjuk sangat. Macam tu lah. Okay. Dari macam mana? Tak, sebenarnya aku rasa kita berempat ni, ayah-ayah kita ni sama tau sifat dia. Dia macam maybe typical Malaysian kot, sebab kita ni pemurah kan. Macam ayah aku pun pernah jatuh muflis. Dia cikgu. Dia cikgu. Tapi dah diisytihar kembali okey lah. Selepas dah habiskan hutang dia. Dia macam ni, dia baik sangat. Dia ada kawan-kawan usrah dia tau. Ayah aku ni dia ada geng usrah dia, so pergi muzakarah apa semua agama. Tapi yelah, ada orang tahu kata bila ayah kita ni kerja kerajaan, senang buat loan. So dia zaman dulu dia kalau ni dia boleh jadi apa nama tu, penjamin. So dia kata dia nak beli lori. Berapa tayar lori tu besar jugalah. And then 16 maybe lah kot. So dah dapat lori tu, dia nak ratus ribu lah nilai dia. And then dah dapat lori tu, tiba-tiba dia lesap bersama dengan lori-lorinya. And so siapa nak kena bayar? So penjamin lah. My father jadi cikgu yang ada pendapatan tapi muflis. Yang keduanya, ini aku tak suka lah. Tak suka, ayah aku ni dia suka tipu anak dia. Kalau dia tak ada duit, dia takkan cakap yang dia tak ada duit. Pernah sekali kata adik aku dia minta masa tu dia minta RM100 kot, dia nak pergi rombongan masa tu. Ayah aku kata okey, kejap lagi abah bagi. Lepas tu aku ni budak nakal tau. So aku pergi kat dompet abah aku ni, banyak RM1 kan. Sebab semalam sebelumnya aku minta mainan, dia tak bagi. Aku minta mainan, dia tak bagi kan. So aku buka dompet dia, memang tak ada. And then aku pergi ikut dia, pergi kat bank ATM. Dia keluarkan kad dia, dia masuk. Lepas tu aku kan budak nakal kan, aku tengok kan, dia check baki. Tak sampai pun bro, RM50 tak sampai. Iya ke? Yes. And then malam tu dia boleh bagi kat adik aku RM100. Aku tak tahu mana dia dapat. Aku rasa dia pinjam kawan dia. Tapi boleh jadi lah. Itulah seorang bapak memang macam tu. Dia ada duit selit tu. Memang dia tak ada memang tak ada, sebab malam tu baru dia dapat bagi duit. Mungkin dia ada selit-selit, dia ada simpan tempat lain tu. Itulah kalau tengok tu dekat kain gombang ke. Mawi, Anas, Lin, apa kenangan yang paling tak dilupa lah bersama dengan ayah kita lah? Apa yang korang boleh share? Lin start dulu, Lin. Lin. Ladies first. Tak banyak lah, macam sebab ayah ni dulu orang dia berkejaya kan. Dia kalau dulu dia kerja busy dengan company Jepun. Dia busy, dia
dia macam one of the head of department lah dulu masa dia kerja in textile industry. So kita orang memang betul lah macam Dari cakap, sampai kan dia kerja hujung minggu pun kita ikut dia pergi office. Anak-anak ni dia angkut 3 orang sekali pergi office. Bekerja lah. So kita orang tahu apa dia buat dekat office dia kan. Kita orang duduk kat office hujung minggu, kita orang spend banyak masa. Lepas habis kerja half day, dia akan bawa kita orang pergi taman. Masa tu lah dia spend quality time walaupun dia busy. Tapi ya, orang kata momen yang kita ingat ni adalah momen yang kita suka kan. Selalunya otak kita ni apa yang kita ingat, benda yang kita buat dengan family kita yang kita rasa happy. So kita orang memang every weekend ikut ayah pergi office pagi. Lepas tu dah habis dia akan promise lah dia akan bawa kita orang pergi park. Park yang dia selalu bawa Taman Tasik Perdana. Dekat situ lah kita orang selalu lepak, macam piknik lah, baca buku, betang tikar. Lepas tu kita orang main, adik-beradik 3 orang main badminton lah, apalah. So kita orang ingat sangat momen tu. Momen yang dia selalu bawa kita orang pergi taman, pergi beli. Dulu kan ada baju-baju yang ayah beli untuk kita orang, macam satu helai tu RM5, RM10 pun kita orang dah happy dah. Tak payah baju branded. Baju t-shirt biasa kan ayah selalu belilah, tapi every week dia akan belilah. Dia tengok nak apa dia akan fulfill lah walaupun dia busy. Dia memang sangat busy. Dia keluar pagi, kita orang tak nampak, dia balik malam. Waktu tu pun kita orang pun dah nak tidur kan. So itu je lah waktu yang ada. Jadi waktu yang itulah momen yang paling best lah. Waktu tu kita orang belajar skor rendah, nak masuk menengah lah macam tu. Lepas tu bila dah menengah, kita kan dah biasa keluar dengan kawan-kawan kan. Betul. Momen tu dah sikit-sikit hilang. Lepas tu ayah pula jenis macam okey je kalau kita nak keluar dengan kawan macam tu. Sebab I think because dia busy, dia rasa macam tak apalah, ada kawan tu boleh lah memenuhi kita punya hidup ni kan, macam tu lah. Ya, betul lah, ayah tu first boyfriend lah. First boyfriend. Wow. Tapi Ayah Lin memang garang. Muka dia nampak. Tengok muka Lin lah. Muka dia nampak garang. Dia pun sebenarnya garang. Tapi garang dia tak banyak cakap lah. Tapi bila dia marah, dia meletup tu, memang tak berani cakap lah. Memang speechless macam tu. Dia garang. Mawi pula macam mana? Tapi aku rasa Mawi kenangan dia masa ayah dia datang final lah. Betul ke Mawi? AF. Banyak. Kalau final tu salah satu lah kan. Macam bapa aku yang ni, tak nampak. Kalau aku masuk apa-apa pertandingan, dia akan datang tapi dia tak tunjuk muka dia depan aku. Dulu contoh. Aku ambil satu lah. Dulu aku ada masuk pertandingan macam tilawah ke sekolah-sekolah kan. Dekat sekolah-sekolah kampung-kampung dulu. So bapak aku cakap, tak apa, nanti abang datang lah. Dia cakap macam tu je. Tapi aku tunggu juga kan kat depan. Kadang kita kat atas stage tu, sebelum baca tu, kita tengok-tengok juga kan. Tak ada pun bapak aku kan. Tapi sebenarnya bapak ni tak kawasan, tapi dia tak duduk depan. Mak bapak orang lain dah bersemangat kat depan semua kan. Dia tak. Dia duduk jauh-jauh dengan kat motor dia kan. Duduk jauh-jauh. Itu salah satu lah. Itu salah satu yang macam, kenapa bapak aku buat macam ni jauh-jauh kan. Tapi itu dia punya karakter lah. Cuma kalau hari ni katanya aku, pengalaman yang aku boleh share, waktu tu aku dah lepas AF lah. Aku dah lepas AF dan aku masa tu ada show dekat Brunei. First time sampai Brunei. Okay, lepas tu aku ajak lah bapak aku dengan mak aku. Tapi mak aku tak nak pergi lah. Mak aku cakap tak apa, abah je lah pergi. Bapak aku ikut aku. Bapak aku buat pasport. Masa tu buat pasport tu bapak aku kan. Aku rasa macam first time so first time. Okay, dekat Brunei masa tu, aku dibagi hotel yang mewah kan. Dia jadi satu benda yang pelik tau bagi aku dan bapak aku tau. Masuk satu hotel yang sangat mewah, sangat besar, cantik. Masuk, kita orang pandang sama segi tau. Betul ke ni?
Betul. Bapak aku macam, tu ada kan. Kau rasa benda ni kau rasa betul ke mimpi? Bapak aku tanya aku je. Cakap betul lah kan. Sebab aku nak terima kenyataan yang aku ni dulu jadi penyanyi ni sangat lama. Susah lah. Aku lebih kurang 3 bulan. Susah aku nak terima kenyataan tu. Tapi lama-lama kau pandai. Benda ni betul lah Pak. Betul. Okay. So kat dalam hotel tu serba canggih. Contoh, tandas dia, kita kat kampung pakai gayung. Kau faham? Jadi, faham. Toilet kat situ, kau kena tekan dia keluar air. Kau apa jadi? Panjat sampai ke pintu. Belum. Tapi masa tu belum buang air lagi lah. Masih kita nak test lah kan. Apa yang ada kat dalam tu. Hotel tu memang sangat. So, bila kita orang masuk dalam toilet tu, kita try lah tekan kan. Bila tekan, air keluar pancuk daripada bawah apa tu. Bawah ni. Tandas tu. Kena muka lah. Dia tak kena muka. Dia ngam-ngam pula, mangkuk tandas tu memang menghadap pintu tau. Pintu memang tak tutup. Kita try semua tu. Air pancuk dan apa semua kita try tau. Kita tekan satu button ni, air sudah keluar. Dia keluar ikut pintu tu. Basah katil kita orang, babe. Masa air pancuk tu dah keluar tu. Kita cari batu tekan-tekan tak boleh. Aduh. Dia bukan, yang maksudnya kita salah tekan lah. Kita pun tak tahu cara nak tekan dia macam mana, kena slowkan dia punya dia macam volume air. So, itu satu benda yang aku rasa macam aku sampai sekarang aku ingatlah. Aku tahu sendiri. Aku tahu sendiri. Dia bukan tu je kejadian tu. So, hari yang sama aku lepas show semua, aku balik bilik, aku dapat banyak hadiah tau. Aku masuk dalam bilik tu, hadiah banyak. Sangat banyak. Jadi malam tu aku berdua dengan bapak aku. Hadiah buka punya buka. Macam-macam lah aku dapat hadiah. Aku pendekkan cerita. Ada satu hadiah ni aku dapat seluar dalam. Orang hadiahkan Mawi seluar dalam. Seluar dalam perempuan, babe. Sorry. Aku saja aku share lah. Cerita betul. Seluar dalam perempuan yang dah dipakai. Hey. Itu pun ada. Aku buka cakap, tu bapak aku cakap, "Weh, jangan sentuh," bapak aku cakap. Risau. Dia risau kan. Dia kata, dia lain macam ni bapak aku cakap. Lepas tu bapak aku pergi ambil hanger, dia tinggal. Dia tarik tu seluar dalam. Kan? Dia bawa pergi toilet, dia masuk dalam mangkuk tandas, dia flush. Risau ni betul. Bahaya. Aku macam tunggu-bingung kata bapak aku, apa bapak aku buat ni? Aku cakap, ni kita kena jaga-jaga je lah, dia kata kan. Bahaya lah, takut kalau tersentuh tu takut apa-apa lah, itu je lah, takut dia nak baik, itu je lah. Betul. So benda tu aku ingat sampai sekarang lah. Kalau aku ingat balik aku akan gelak sendiri-sendiri. Aku suka share cerita ni dekat orang lah, dekat orang. Tu cerita bapak aku. Tak pernah dengar lagi cerita ni. Mana? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Udah dengar. Dari kau punya cerita macam mana? Benda yang paling tak boleh lupa. Kenangan aku yang aku rasa aku miss sangat benda tu. Aku suka memancing ayah aku. Dekat sungai Perak sebab sorok lah setiap kali dapat ikan kan, memang fresh apa semua. So sambil ayah aku mancing tu macam-macam lah, dia akan cakap alung satu hari nanti dia makan macam tips aku keluar. Okey. Dan amazing apa tips yang dia share tu memang berlaku sekarang. Itulah apa yang dia sebut tu memang berlaku lah. So I miss that moment lah. Sekejap nak tanya korang pula. Ini eksklusif. Mungkin penonton kita dekat channel YouTube kita aku nak tahu juga. Apa benda perkataan yang korang rasa nak cakap kat ayah kita segan tau, tapi teringin sangat nak cakap depan-depan dengan ayah kita. Depan teringin nak cakap.
Tak tahu, aku jenis semua lepas dari. So tak ada benda yang aku tak cakap, semua aku cakap. Semua aku cakap. Contoh macam sayang ke? Dia memang biasa. Ya. Aku biasa memang biasa. Bagus. Untuk aku lah. Open lah. Dah biasa. Tapi masa mula-mula tu memanglah rasanya macam yelah sebelum nak dapat momentum nak boleh cakap benda pun rasanya mesti kita ada rasa segan juga, malu juga. Tapi bila dah tua-tua ni kan, bila yelah kita dah dapat tengok kawan-kawan kita ada yang ayah dah tak ada, tak sempat nak cakap. Aku rasa aku dah tak malu dah nak cakap benda-benda tu. Sebab dulu pun masa ayah aku datang tengok aku pertandingan nasyid pun, aku pergi kat bapak aku selamba peluk cium. So orang tengok macam benda ni baru pertandingan kan, macam artis. Tapi Orang kan, tengok macam pelik. Aku rasa kan bila keadaan bapak kita ada dengan bapak kita dah tak ada, dia berbeza. Anas dia boleh cakap sekarang tak ada benda nak cakap. Ya. Tapi bila bapak kita dah tak ada, Betul. ada macam-macam benda kita nak cakap. Dia jadi macam aku sebenarnya nak cakap, aku nak cakap terima kasih yang betul-betul betul-betul Expression kan. Nak cakap macam bah kat sana okey tak? Aku nak tanya benda tu tau. Faham. Aku nak tanya benda tu, betul aku nak cakap macam terima kasih lah Abah sebab Abah aku macam ini sekarang. Betul. Dia tak ada sebab mana lain, dia sebab dia juga, sebab dia dengan mak. Ya. Atas tunjuk ajar dia, atas cara dia membesarkan kita. Macam bapak aku besarkan anak-anak, tak pernah pukul anak-anak. Cubit pun tak pernah. Tu bapak aku. Jadi aku terikut benda tu. Aku jaga didik anak aku pun aku tak pukul. Aku tak rasa nak benda gitu. Tapi aku kadang-kadang tengok macam kawan-kawan lain-lain bila cerita macam bapak dia bantai dia pakai rotan ke tali pinggang pakai hanger kan. Biasa dengar kan. Biasa kan. Bapak aku tak nak pukul. Aku macam nak tanya lah. Dulu aku tak sempat tanya. Bah, asal tak pukul lah? Nak tanya kan? Macam nak tanya. Asal tak pukul lah? Dia jadi benda-benda gitu lah. Faham? Jadi bila dah tak ada ni, lagi rasa macam kalau lah Abah ada lepak. Macam ni kadang-kadang aku duduk, bila aku tengok gambar ni macam ni kan. Contoh ni bapak aku ni. Ni songkok dia ni memang daripada tahun bila tau. Ni lah salah satunya songkok yang dia pakai. Kita belilah songkok baru macam mana pun, tinggi macam mana pun. Dia pakai yang tu juga. Ni juga. Bila tengok balik macam ni macam katakanlah kan ada keajaiban kan. Tiba-tiba hidup balik kan. Dia sangat tu. Hidup balik, lepas tu dia datang sini kan. Macam best lepak bapak aku ni. Banyak benda tembang kan. Dia jadi macam tu. Bila tengah ada tu macam kita rasa macam dah cukup. Tak ada nak cakap sangat berbual aku. Yelah, betul lah tu. Tak ada tu macam dia macam tinggalkan banyak tinggal tanda tanya. Apa dia? Mawi, sebelum aku nak link share, aku nak tanya kau Mawi. Masa kau menang mula-mula tu Mawi, AF tu pecah rekod pula tu. Apa yang kau cakap dekat ayah kau masa tu? Arwah ayah masa tu. Aku cakap apa? Masa lepas menang tu. Aku tak cakap apa-apa. Aku sampai tak tercakap apa-apa. Masa lepas menang tu, memang lepas menang tu dia orang bagi family naik pentas lah kan. So bapak aku naik pentas tapi dekat belakang. Bapak aku tak nak dia kat depan. Bapak lain semua sama macam dulu. Sama. Aku cari bapak aku mana ni kan. Aku tak kat depan dah tak ada kan, kat seat dia tu kan. Sekali dia kat belakang stage. Dekat belakang, dia tak nak kat depan. So aku tak ada kata apa, cuba jumpa. Aku peluk je. Dan dia pun tak kata apa. Dia pun peluk je. Betul. Ni kau sebut tu, kau tengok dia punya tajuk. Apa? Ini atas stage ni. Ni atas stage ni. Mana dia ada kat depan ke tengok? Dekat belakang ni masa ni. Ya. Itu je dia.
So Lin, tak ada Lin. apa kata apa-apa pun. Lin macam mana Lin? Lin Anak je, perempuan Lin. macam mana? Perempuan. Apa Laki yang ego dia nak lain cakap sikit. tapi segan kan. Dia memang ada sebab Ayah Lin kan dia bukan jenis mesra alam sangat. Dia tak dia dia bukan mesra lah, tapi walaupun dia tak mesra, Lin daripada kecil memang salam cium tangan dia, cium pipi dia, dua-dua belah pipi. Sampai orang pun tanya, orang pun macam kawan-kawan ni kan selalu cakap, anak perempuan kau nak je cium kau kan. Maksudnya sebab walaupun Lin macam ada sikit lah sebab Ayah Lin garang kan. Jadi kita memang ada, kalau kita nak discuss something dengan dia, kita akan pick and choose apa yang kita rasa macam dia boleh terbuka. Macam tu lah kan. Cerita-cerita boyfriend tu memang tak ada lah kan. Dulu kalau cerita asal anak-anak muda dulu kan, masa kita tengah tak berapa nak ada ilmu lagi kan, kawan dengan sesiapa ke ataupun cerita pasal benda-benda yang anak-anak muda suka ni kan, kita akan pick and choose lah mana yang kita nak discuss dengan dia kan. Jadi lepas tu sebab dia tak mesra sangat, dia bukan tak mesra, dia macam kita takut dengan dia kan. Takut lah, yelah. Dia bukan garang yang macam suka pukul-pukul tu, dia garang macam pandangan dia tahu. Muka dia sendiri pun memang agak macam Senyap pun dah takut. muka bos-bos lah macam tu, muka bos-bos. Sekali keluar ayat pedas kan? Sekali keluar ayat macam sentapnya kan. Lepas tu macam, tapi walaupun dia macam tu, Lin memang suka peluk dia, Lin suka kiss dia, macam pergi sekolah ke apa, cium dia kiri kanan, kiss pipi, cecik tu cik kan, macam tu, peluk dia, lepas tu cakap I love you ya, macam tu kan, selalulah itu dah jadi rutin. Walaupun Lin tak berapa rapat sangat lah kan. Sebab kita orang adik-beradik memang sebab ibu tu terlalu lembut, jadi kita lebih pilih ibu daripada nak bercakap dengan dia. Tak ada pun. So macam nak cakap, I think kalau ayah boleh lebih open kan, kalau kita lebih kita boleh lagi rapat lah macam tu, nak cakap benda macam tu lah. Walaupun secara actionnya kita tunjuk kita sayang dia kan, tapi secara Nak cakap nak cakap tu Lin nak cakap benda ni lah. Kalau mungkin ayah, tapi sekarang bila dia dah tua kan, dah berumur sikit, dia lebih terbuka kan, sebab dia orang mungkin dah tak ada fikir dah macam nak marah untuk apa lagi kan. Sekarang ni anak-anak pun dah membesar, dah ada keluarga kan, lebih mudah dia nak open lah, nak bercakap dengan kita kan, nak cakap pasal rumah tangga ke apa, boleh cakap dengan dia. Dia akan bagi wisdom yang bagus lah sebagai orang yang dah ada pengalaman kan. Tapi masa muda-muda dulu mungkin dia ada ego dia ke, kita pun tak tahu kan, ataupun dia rasa macam biarlah anak takut dengan aku. Bila dia takut, dia tak berani nak buat benda-benda yang tak elok macam tu kan. dia nampakkan tegas je. Itulah, yes. Itulah. Tak ada, itulah. Okay, sebelum nak minta, mungkin korang ada soalan kan, korang nak tanyalah, sekadar sharing ke kejap lagi kan. Kalau kita tengok sekarang memang, yelah sekarang ni dah maju tau. Semua orang, anak kecil pun walaupun sekolah rendah pun ramai dah ada handphone sekarang. And then kadang tu dah pandai hang out dengan kawan-kawan walaupun kecil. Ini cerita luar PKP lah kan. So, nak tanya korang lah kawan-kawan. Rasa memang wajar ke ayah sekarang ni kena sporting? Ataupun kena still tegas macam dulu-dulu, macam ayah-ayah kita dulu? Kita tanya Abang dulu lah, Abang. Ayah dulu tu siapa? Ayah siapa? Maksudnya tegas lah. Aku tak pastilah ayah orang lain kan, tapi ayah aku ada masa dia tegas juga, ada masa dia sporting juga, ada masa dia penyayang gila kot dia tunjuk. Dia punya ada masa kita boleh rasa kita daripada kecil. Satu lagi bapak aku dulu selalu bawa aku naik motor dulu depan. Masa tu kecil tapi aku ingat benda tu sama sekarang. Ada motor ni motor buruk motor kebun kan, masuk kebun. Tapi setiap hari dia akan bawa aku pusing kawasan kampung aku tu. Tak lama pun sikit pun jadi. Dia mesti bawa. Jadi daripada kecil tu aku dah dapat rasa dia punya macam benda tu simple je. Dia angkat aku duduk depan, kaki kat bakul. Aku ingat lagi benda tu. Tapi pada aku kecil lagi. Lepas tu dia bawa slow je kan. Gear 2 pun tak habis kan.
kan. Sebab masuk ketiga, punyalah slow. Dia bawa. So, benda tu melekat tau. Melekat. Sampailah aku, daripada aku kecil itu, sampailah bila aku dah besar sikit, dia akan dudukkan kat aku kat belakang pula. Kadang pergi sembahyang Jumaat dia. Kadang bawa pergi pasar malam kan, duduk belakang blok. Benda tu, aku rasa benda tu simple. Bapa aku ni ada masa dia sporting, ada masa dia tegas, ada masa dia penyayang kan. Rasa aku benda tu kita kena terapkan. Maksudnya balance lah. Kena balance. Kalau kita tegas tapi kita sendiri tak tunjukkan kasih sayang pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak boleh. Kena tunjukkan kasih sayang tu kan. Memang kita mengajar anak. Mengajar anak bukan saja dari tutur kata kita menyuruh itu, menyuruh ini. Kata suruh solat. Kau solat. Tak solat nanti masuk neraka. Contoh. Betul. Itu kita mengingatkan dia. Tapi kita sendiri tak solat. Betul. Benda tu lah. Benda tu. Tapi pada aku lebih baik kita tunjukkan contoh itu. Lebih baik. Dia tunjuk contoh, dia akan ikut. Pada aku itu. Lepas tu baru kau bercakap. Sebab kita dah buat dulu kan, baru kita cakap. Itu bagi aku lah. Betul lah. Lin, macam mana Lin? Nak kena sporting ke, nak tegas ke, ataupun sama macam Mawi juga, kena balance? Ya, dia ada kombinasi tu sebenarnya. Sebab anak-anak ni ikut situasi kan. Tapi memang kita nak, sebenarnya it's a bit tricky untuk anak-anak bila terlalu rapat dengan ayah. Dia kalau macam ayah tu terlalu sporting, terlalu fleksibel kan, terlalu macam mengalah ke apa benda, anak akan hilang lah respect tu. Tapi kita kena, it's a bit tricky lah untuk ayah yang nak jadi best friend anak, at the same time nak anak respect, anak-anak menghormati dia juga sebenarnya. Kerana macam Ayah Lin, dia by example lah. Kita tengok dia kalau dia mengaji, kita tengok dia konsisten mengaji, kita pun akan terikut juga nak mengaji macam dia. Macam itulah contoh. Ini apa yang Lin lalui lah. Sebab dulu masa kita orang dekat rumah, kita orang jemaah subuh, memang dia pastikan memang wajib berjemaah lah tiap pagi kan. So kita pun dah terbiasa benda tu. Jadi kita aplikasikan benda tu dekat keluarga kita lah. Mana yang baik kita ikut lah. Mana yang tak baik tu kita break lah. The cycle kan. Macam tak naklah garang sangat. Tak naklah macam terlalu tegas pula kan. Jadi dia ada situasi-situasi dia lah. Sebab Lim pun belajar membaca banyak juga pasal parenting kan. So memang kita tak nak terlalu tegas. Sebab tak nak anak kita takut untuk open dekat kita benda-benda yang tu lah. Macam tak nak anak kita takut nak discuss dengan kita sebab benda-benda ni ada sangat vital. Sebab kita nak anak kita pandai mengurus emosi mereka. Kita nak anak-anak kita pandai mengurus kehidupan mereka kan. Jadi ada skill dia. Macam bila kita buat macam tu, banyak discussion dengan anak. Jadi anak tahu skill untuk merasa empathy, skill untuk mengurus emosi dia macam mana. Macam ni lah. Sebab kalau tak, dia akan tutup kesalahan. Kalau dia buat salah, dia tak nak open kan. Kadang-kadang tak nak ngaku ke kan. Daripada kecil, kadang-kadang bila kita dah terbuat salah, kita takut kan. Kita takut sebab apa? Ayah tu takkan terima apa pandangan kita dan sebagainya. Tapi yelah macam tu lah, bila ayah kita ada barrier kat situ kan. Tapi kalau ayah kita macam okay tak apa, kalau you buat mistake pun you cerita dengan ayah. Okay ayah, I will let you know apa yang baik, apa yang tak baik, apa yang sepatutnya dilakukan. Kalau perlu lesson itu perlu diberilah macam tu. Jadi kalau macam kita terlalu tegas pula, anak kita macam buat salah pun takutlah nak open dengan kita. Dia sampai bila-bila dia takkan open. So dia akan macam tu je lah. Anak kita pun akan bawa cycle tu dalam family dia, which is it's not good lah. Kan. Nanti dia pun akan ada family juga kan. Dia akan buat ada family juga. Jadi daripada kecil kita dah kena tahu, kita guide dia macam mana nak mengurus emosi, macam mana you nak berinteraksi dengan anak you kan. Kalau you jadi best friend dengan anak you, of course dia takkan berselindung dengan you macam tu kan. Nas, macam mana Nas? Kau rasa tegas penting? Aku rasa eloknya aku hari ni jadi pendengar daripada cakap. Sebab aku Alin cakap dengan Mawi dah cukup dah untuk aku. Itulah aku rasa macam aku dengar dah cukup dah. Cerita, tak payah nak tambah-tambah dah tu, dah okey dah. Motivasi. Tak payah tambah-tambah buat tunjuk pandai pula. Okey ya tu, bateri aku dah nak habis. Okay last. Aku ada 10% lagi ni. Okay. Ada soalan aku nak tanya. Berkaitan dengan mungkin bapa, nak kaitkan dengan Okey dari macam ni. Yap. Sambutan dari bapa ni patut ke kita sambut? Yalah, dia ada satu tarikh yang kata sambutan hari bapa kan. 20 Jun.
20 Jun Dah lepas kan? Dah lepas lah. 20 Jun dah lepas. Apa nak? Apa benda aku ni? Hari ni 18 lah. Astagfirullahalazim. La ilallah. Kalau dah lepas kita tak buat lah. Nah, live ni. Astagfirullah. Okey, Okey. Alright. Hukum. Okey, Hukum dia sambut macam ni hari tau. apa? Hukum sambut hari bapa, kalau ikutkan dalam Islam ni dia tak ada state lah bila tarikh dia, sebab anjuran dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah bagi tahu wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada ibu dan ayah kamu kedua-duanya. So setiap hari, every day. Tapi bila ada hari-hari yang dinyatakan, ditentukan tu, sebenarnya Mufti Wilayah Persekutuan, mantan Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia kata diharuskan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, mestilah tidak berpegang bahawasanya ada hari-hari tertentu sahaja untuk berbuat baik dan juga mengiktiraf ayah kita. So kena sentiasalah berterusan. Dan yang kedua, poin yang kedua daripada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia kata yang kedua, mesti meraihkan itu bukan merayakan. Meraihkan bukan merayakan. Maksudnya bukan menganggap itu ibadah lah. Tetapi kita ingat, sekadar ingat kepada ibu dan ayah kita. Jadi 2 poin tu dia jadi haruslah apa yang kita sambut ni. Right, betul. Setuju. Aku ada satu soalan ada ni. Sebut satu. Soalan dia, kenapa tadi soalan dekat aku yang kenangan manis aku tak ada? Itu je. Dah, itu je. Dah. Apa ni? Dah, okey dah. Settle dah. Itu je. Okey. Tak ada soalan dah. Okey, tak ada. Tak ada. Okey, Nas. Tak ada. Tak ada. Nas. Okey. Apa dia? Nas, nak minta Anas baca doa. Boleh Nas? Boleh kan? Allahu Akbar. Yalah, Rasanya ustaz bola lah baca doa. tak kisahlah Okey, siapa lah. Boleh lah. Sebab kita tahu doa yang terbaik semua dah ada dalam Quran. Silakan. Untuk bapak-bapak yang ada. Okey, boleh. Tapi sebelum Okey. nak habis, aku nak bagi sikit je point. Aku rasa ini untuk diri aku lah. Utamanya aku ingatkan diri aku. And then kita semualah. Nabi, specialnya Nabi tak pernah jumpa tau. Tak pernah tengok tatap wajah ayah dia. Ya. Sebab Allahu Akbar, subhanallah. Allah, ayah Nabi memang wafat ketika sebelum Rasulullah lahir kan. Tapi kat mana Nabi dapat sifat-sifat terpuji tu? Kat mana Nabi dididik? Korang pernah terfikir tak? Sebab macam korang share tadi, korang kata contoh perluan Belajar. depan mata. Betul. Tapi kat mana Nabi dapat tu? Sebab Atuk dia. Nabi dapat Mawi daripada insan yang menggantikan ayah dia tapi anggap anak Rasulullah tu macam anak dia sendiri. Nabi dapat sifat kepimpinan, keadilan daripada Abdul Muttalib. Dia dapat sifat kemahiran termasuk perniagaan, pengembalaan daripada Abu Talib. Sampai jadilah Rasulullah insan yang terpuji. So peranan ayah tu sangat tinggi lah untuk mendidik anak-anak. Dan ada yang kata Rasulullah juga ada dia belajar juga ada sifat-sifat yang tak baik juga. Nak mengenal sifat tak baik tu mesti kita kena belajar dari orang yang sifat tak baik. Betul. Itu daripada persekitaran. Sebab tu Mui, masa Nabi duduk di Mekah tu, Nabi tak redha. Dia macam kisah Nabi Ibrahim lah. Dia tak redha. Dia tahu keliling dia tu ada sifat yang tak baik. Sembah berhala. So dia ajar benda tu. Tapi dia terbimbing. Siapa yang bimbing? Allah. Okey. Lin nak tanya. Bukan nak tanya. Lina dekat sini semua ada yang ayah, ada yang lelaki kan. Dan memang Lin nak bagi tahulah menghargai sangat lelaki yang wujud atas muka bumi ni. Sebelum menjadi suami, sebelum menjadi ayah, you all pun adalah seorang individu yang bernama lelaki kan. Jadi memang dilahirkan sebagai pemimpin. Allah
Allah memang lahirkan lelaki sebagai pemimpin. Jadi Lin nak ucap banyak terima kasih lah kepada semua lelaki, suami, ayah atas kepimpinan you all berdirinya ummah hari ini dengan kerjasama perempuan dan lelaki lah. Jadi Lin doakan supaya you all semua boleh jadi pemimpin yang bagus, bukan saja untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk ummah lah, insya-Allah. Dan selamat Hari Bapa kepada semua yang ada kat sini, Mawi, Hajari, Anas, soon to be father, insya-Allah. Didoakan supaya diberi zuriat yang cepat. Amin. Dan didoakan anak-anak you all semua, anak-anak Lin juga menjadi ummah yang boleh berbakti kepada agama bangsa dan negara. Selamat Hari Ayah Sedunia, insya-Allah. Okey, ucapan daripada Mawi pula. Oh ilah. Anas lah, Anas. Anas. Aku tak boleh, aku nak nangis lah bila Lin cakap yang tu. Aku sedih tu. Dah cukup lah. Aku tak boleh, serius aku cakap. Aku nak nangis Lin cakap. Bateri aku dah 8% je ni. Okey. Dah, sambung dengan doa ya. Aku tak boleh cakap ni. Nanti Jom. teresak aku ni. Jom kita doa sebab kita sama-sama akan sambut Hari Bapa. Ila hadratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari ini kami menandatangan memohon taufik dan hidayah daripada-Mu agar kami sentiasa berada di bawah naungan rahmat-Mu sepanjang waktu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami menandatangan memohon segala keampunan daripada-Mu, ya Allah. Kurniakanlah keampunan buat diri kami, ahli keluarga kami, kedua ibu dan ayah kami, serta seluruh kaum muslimin, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sesungguhnya dengan hina dan dina diri kami ini, kami memohon kepada-Mu diberikan ketetapan kami dalam siratal mustaqim, iaitu jalan yang lurus ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bertepatan dengan Hari Ayah yang mana kami memperingati ayah kami sendiri, ya Allah, dan juga seluruh ayah di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah ketetapan iman, kurniakanlah juga ketetapan adab, kurniakanlah juga ketetapan tauhid kepada setiap ayah yang akan mendidik anak-anak serta ummah di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah segala pengorbanan ayah-ayah di dunia ini sebagai pengorbanan yang terbaik dan diberikan ganjaran oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah segala apa yang diusahakan dan juga segala pengorbanan oleh setiap ayah di dunia ini mendapat ganjaran di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami sedar setiap titik peluh yang telah dijadikan satu amanah buat ibu dan ayah kami, terutamanya ayah kami ini, ya Allah, untuk membimbing kami, membesarkan kami. Ia adalah satu pengorbanan yang tidak mampu untuk kami balas jasa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah ayah-ayah kami sebagai sebaik-baik contoh buat kami, dan jadikanlah diri kami juga sebagai sebaik-baik pembimbing buat anak-anak kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sesungguhnya kami menjadi saksi kebaikan ayah-ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah juga anak-anak kami sebagai saksi kebaikan buat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah segala amalan yang dilakukan oleh ayah-ayah kami sebagai amalan yang diterima oleh-Mu, ya Allah, dan dimasukkan ke dalam jannah-Mu, ya Allah, iaitu syurga-Mu yang sangat mulia. Ya Allah, ya Rahman, hanya kepada-Mu kami berserah dan hanya kepada-Mu jugalah kami memohon pertolongan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Mawi, Anas dan juga Lin, selamat Hari Bapa. Dan ibu boleh je. Dan ibu boleh je. Tiap hari. Thank you, Hadari. Thank you semua. Thank you guys. Alhamdulillah. Bye. Assalamualaikum.